Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar sidang penusikan? Apa khabar warga Ramadan Al-Mubarak? Didoakan mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam rahmat, keampunan dan insya-Allah di akhirat orang kita semua dapat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Anda bersama saya Hafiz Salim dalam edisi 13 Ramadan. Kita akan bongkar, kita akan lihat bagaimana Allah memandu perbincangan kita atas topik cahaya hidayah terangi jiwa. InsyaAllah anda bersama saya dalam majlis Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Sedang sekalian, kita bercakap soal hidayah. Secara fitrahnya menjadi sunatullah, yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas dengan kezaliman. Tak semua orang memiliki hidayah semasa hidup di dunia. Apakah pilihan kita nak cari hidayah atau menanti-nanti hidayah ataupun yang nakal sedikit mencari nur hidayah? Untuk itu, kita akan kupas tajuk ini bersama-sama saya pada petang ini yang berbagai Ustaz Muhammad Erfino Johari. Beliau merupakan anggota Jawatankuasa Khutbah Negeri Selangor. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat berkhair. Sihat seadanya Ustaz. Tengok berseri-seri 13 Ramadan ini, apa rahsia Ustaz? Subhanallah, Ramadan ini pertamanya kena sedia. Bila ada persediaan itu, dia akan disekalikan dengan perancangan. Baru ada pengisian. Tanpa persediaan, tanpa perancangan, pengisian pun nanti juga tidak tentu hala tujunya. Baik, terima kasih Ustaz. Okey. Yang seterusnya berbahagia Ustaz Hamizul, beliau merupakan qari Lembaga Zakat Selangor. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana siri-siri kutipan zakat dah 13 Ramadan ni? Alhamdulillah Ustaz, nampaknya kesedaran umat Islam makin bertambah. Kutipan pun makin naik nampaknya. Okay, Alhamdulillah. baik, terima kasih. Baik, tanpa membuang masa, ayuh kita ke gelangan perbincangan kita pada pagi ini. Kita akan lihat menerusi Suratul Sajadah, ayat yang ke-11 hingga ke-13. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين صدق الله العظيم. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Dan alangkah ngerinya jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Nescaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Dan jika kami mahu, nescaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan ketetapan dariku, pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama." Sedang sekalian, daripada ayat ini dapat kita fahami bahawa hidayah itu adalah milik Allah. Kalau Allah nak, Allah bagi. Kalau Allah tak nak, itu adalah milik Allah. Untuk itu, kita akan lihat sinopsis perbincangan kita pada petang ini menerusi VT yang disediakan.
baru ada turning point adalah saya pernah tengok berita Ustaz Abiliu. Dia mengislamkan satu kampung dekat Sempurna pada tahun lepas dekat Sabah. Dan macam teruja jugalah. Oi, tak pernah jumpa satu ustaz yang bukan berbangsa Melayu boleh buat sampai tahap macam gini. Dan begitu jugalah dengan video dakwah yang dikongsikan oleh rakan ke dalam media sosial. So pada bulan Mac tahun lepas saya mula cuba untuk mendakwah dan sehingga tahap saya pernah mencuba untuk berpuasa secara penuh. Dan alhamdulillah lah berjaya. Pada hari bulan Ramadan saya telah mengucapkan kalimah syahadah pertama dan menjadi penganut agama Islam. Itu je. Semenjak ayah saya telah menjumpai kad Islam saya, lepas tu dia bagi tahu kat ibu lah, cakap kenapa ada anak macam gini, tak nak peluk Islam tapi tak bagi tahu dekat mereka. Tak ada keputusan untuk membuang saya. Hanya sebab bagi mereka dia macam saya ni adalah seorang anak yang sangat degil, menderhakai keluarga saya sendirilah. So benda macam ni, walaupun pada penampilan tu macam aku ni tak kisah dah, tapi sepatutnya aku memang risau lah tentang benda macam gini. Cuma saya tak nak tunjukkan kerisauan saya sendiri terhadap orang keluarga saya lah. Sebab saya ni adalah seorang yang tidak suka marah lah. Tidak suka memarahi orang lain. Jadi sebagai ayah, memang kena macam tunjukkan sifat lemah lembut terhadap anak saya sendiri. Tunjukkan akhlak terbaik, mengajar mereka hal tentang Islam. Dan satu lagi yang lebih seronok sebab saya adalah seorang Cina. Jadi boleh je mengajar mereka tentang sedikit-sedikit lah tentang bahasa Cina. Macam tu lah. Alhamdulillah bertemu kembali. Sedang sekalian itulah VT yang disediakan berkaitan seorang anak muda, Ryan Wong Yong Heng, mualaf muda siswa Universiti Tunku Abdul Rahman. Menyoroti cerita yang telah disampaikan oleh beliau, pastinya ia merupakan satu detik-detik yang sangat sukar dilalui dan sangat terinspirasi model dan melihat secara fizikal dengan mata kasar dan meneruskan dengan tindakan yang betul setelah mendapat hidayah. Nak ceritanya apa? Hidayah itu adalah milik Allah. Tengoklah macam mana pun kalau Allah tak bagi hidayah, tak diusahakan, mana mungkin Allah bagi hidayah kepada kita. Baik, Ustaz Arifino, berdasarkan penceritaan tadi sangat panjang lebar, saya rasa amat terinspirasi. Anak muda yang masih lagi bergelar mahasiswa mengorak langkah berhijrah, satu pengorbanan yang sangat besar daripada agama asal ke Islam, dan ia merupakan satu tindakan yang luar jangka juga tanpa diketahui oleh ibu bapanya. Dan cantiknya hikmah kasih sayang Allah itu, keluarga tak buang pun Ryan Wong Yang ini. Dan berbalik kepada Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat ke-13, bila mana Allah sebut walau syi'na la'ataina kulla nafsin, kan? Bila mana Allah sebut ayat ini nak menunjukkan bahawa walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, hidayah ini adalah milik Allah. Bagaimana kita nak jelaskan kepada penonton luar sana bahawa inilah konsep hidayah juga merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Hafiz, Qari Al-Fadhil Ustaz Hamizul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Subhanallah, tahniah, alhamdulillah, melihat tenang kita melihat kepada anak muda bernama Ryan Wong ini, dan bukan sekali dua di dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam serta dalam Al-Quran yang Allah memberikan pujian, Nabi memberikan penghargaan, kredit kepada anak-anak muda. Antaranya kalau kita rujuk dalam surah Al-Kahfi,
innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Para mufassirin menyatakan ini adalah ayat Allah memberikan pujian secara langsung kepada anak muda kerana mereka ini dalam peringkat usia yang sebegini bila telah boleh berdikari, artinya berdiri di atas kaki sendiri untuk memilih haluan dan hala tuju, Allah akan tambahkan lagi kebaikan-kebaikan. Dan antara kelebihan yang dia dapat, alhamdulillah, macam yang Ustaz Hafiz sebutkan tadi, iaitu ibu dan ayahnya, keluarganya juga, walaupun mungkin sedikit rasa risau, juga rasa tidak senang pada awalnya, tapi tetap bersama dengan beliau, alhamdulillah. Hidayah di dalam Al-Quranul Karim, khususnya pada ayat yang ke-13 yang kita sama-sama telusuri ini, pertamanya dia membawa makna al-irsyad. Hidayah artinya pandu bimbing. Sebarang panduan ataupun manual, SOP dengan apa juga nama, ia bertujuan untuk menjadikan manusia mempunyai sempadan sama ada kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Dia bebas untuk bergerak tetapi dia mengetahui di mana kadarnya dan juga di mana hadnya. Hidayah juga membawa makna ad-dilalah, iaitu dia adalah panduan dan bimbingan kurniaan Allah dengan bukti-buktinya. Lantas orang yang dahulu mungkin langsung tidak mempunyai sebarang maklumat, informasi tentang Islam, bila Allah berikan kepadanya hidayah atau digunakan dalam bahasa kita dengan makna petunjuk, dia dikurniakan oleh Allah dengan tanda-tanda, bukti-bukti, dalil-dalil berkaitan tentang kebenaran. Sebab itu kebiasaan kita dalam perbualan dan komunikasi harian, kita gunakan perkataan hidayah dan taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Kerana taufik juga adalah merupakan satu daripada cabang dalam hidayah. Perkataan taufik daripada bahasa Arab iaitu waffaqa ataupun wifqa, yang membawa makna bersetuju, berselari, mengiyakan dan juga membenarkan. Jadi bila kita minta taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta agar apa yang kita buat ini biarlah ianya berselari, bersejajar dengan apa yang Allah suruh. Namun, kekuatan taufik ini adalah bila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengurniakan hidayah. Sebab contoh banyak kita lihat di dunia, orang-orang yang melakukan kebaikan sedang mereka bukan merupakan orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Hidayah itu belum sampai, tetapi cara hidup mereka, cara mereka berinteraksi dengan orang lain, kesemuanya kadang-kadang lebih Islamik daripada orang yang telah sedia lama mengucap 2 kalimah syahadah. Lantas taufik ini bila dah sejajar, ikut jalannya, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan petunjuk. Petunjuk ini diberikan sekali dengan pandu bimbing, petunjuk ini juga diberikan dengan dalil-dalil, bukti-bukti untuk menyokong rasa benar yang ada di dalam hati dirinya itu sendiri. Itulah bila tadi Ustaz Hafiz sebut, benar Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang berkuasa untuk mengurniakan hidayah. Buat baik bagaimana sekalipun, kalau Allah tidak izinkan hidayah itu tidak turun, maka ia tidak berlaku. Mengapa? Kita lihat lenggok gaya bahasa pemberatan pada ayat yang ke-13 dalam surah As-Sajdah ini secara ringkas. Allah mulakan dengan lafaz ganti nama menunjukkan kami. Walau syi'na, kalau kami mahu, kalau kami nak dan sebagainya, la ataina, kami akan kurniakan, kami akan berikan, kerana Allah nak tunjukkan di situ tanda ta'zim, kebesaran kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Hidayah tu boleh datang daripada mana-mana sudut. Mendengar ayat Quran, macam tadi Ryan Wong melihat orang lain melakukan kebaikan, ia datang daripada pelbagai sudut. Namun ingat, kalau hidayah itu menjenguk dan mengetuk, dan kita sendiri secara sengaja menolak ataupun melarikan diri, lihat Allah tukarkan nada dan tonasi ayat ini bila di hujungnya Allah sebut la'amla'anna jahannam. Tadi Allah sebut kami, yang ini Allah sebut aku sendiri yang akan memenuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia yang mereka ini lari daripada hidayah, menolak perintah Allah dan sebagainya. Lantas ini adalah merupakan perintah, ini juga adalah merupakan peringatan, dan untuk kita mentakul perintah dan peringatan dari Allah,
Di sinilah sebenarnya ikatan dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, subhanallah. Dapat kita faham bahawa hidayah itu pertama adalah milik Allah. Kekuasaan nak bagi atau tak adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itu pertama. Yang kedua, hidayah juga merupakan satu panduan, pedoman dan perlu kita ikuti, disusuli dengan tanda-tanda kebesaran dan dalilnya untuk agar kita ini beriman dengan hidayah yang kita perolehi. Barulah benar-benar kita memperoleh hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz. Ustaz, kita melihat dalam konteks keluarga. Hari ini kita dalam majlis ayah. Ayah berada di luar sana sedang melihat. Dan juga ajak ibu-ibu dan anak juga melihat. Kita bercakap soal hidayah ini adalah milik Allah. Dan pastinya, kalau kita lihat si ayah bincang dengan ibu. Disahkan mengandung, esok anak ni lain bagi nama apa? Bagilah nama Nur Hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah. Itu merupakan salah satu inisiatif usaha untuk kita mendapat hidayah pada Allah SWT. Ya. Tapi secara realnya Ustaz, apakah usaha yang perlu dibuat, tindakannya, pelan tindakannya, action plannya supaya ayah ini sebagai ketua keluarga bukan sekadar cukup pakai minum tempat tinggal yang selesa, tetapi hidayah itu perlu diusahakan. Ya. Mudah-mudahan sekeluarga masuk ke syurga Allah SWT. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Ustaz Khairul Hafiz. Saya kena sebut ni sebab Ustaz Khairul Hafiz dah 2 kali sebut Nur Hidayah ni. Daripada sudut hukumnya harus. Kalau sekiranya betul caranya, jalannya nak cari Nur Hidayah, silakanlah. Itu harus. Yang keduanya berkaitan tentang soalan tadi, untuk mendapatkan hidayah itu usaha kena ada. Yang pertama sekali sebagai ayah adalah kita berusaha sebaik mungkin agar dapat di mana saja kita tinggal, bentuk, jenis, keluasan rumah itu bukan merupakan perkara prima, tetapi di mana saja kita berada dengan ahli keluarga, kita bertanggungjawab untuk menunjukkan ketelusan dan kebenaran kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, agar isteri dan anak-anak nampak bahawa segala yang dibuat oleh ayah ini, kita tidak membandingkan antara ayah keluarga A dengan ayah keluarga B. Ayah keluarga C boleh bagi banyak, ayah keluarga D ini kurang dan sebagainya. Tetapi ayah itu boleh menunjukkan betapa dia itu telus melaksanakan tanggungjawab dari Allah Subhanahu Wa Taala sekadar yang ia mampu dan semahunya. Kedua, bila tadi Ustaz sebut tentang usaha, benar mujahadah ataupun kesungguhan untuk mencari kebenaran dan petunjuk, ianya adalah merupakan satu proses yang berjalan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, "Wa may yu'min billah", siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yahdi qalbahu, maka dia iaitu Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah juga yang mengetahui segala-galanya. Persoalan hati, sebagai ibu dan ayah, hati anak-anak dan juga pasangan ini kena sentiasa diketuk dan juga disuburkan. Fizikal tidak mampu hanya semata-mata untuk memastikan arahan dan perintah itu berjalan sepanjang masa, kerana faktor anak-anak dan keluarga ini tidak selama-lamanya berada di hadapan mata ayah. Lantas yang ayah kena pegang dan sampaikan iaitu mencipta kenangan-kenangan yang indah ketika beribadah dengan anak-anaknya. Gunakanlah apa juga gadget, teknologi yang ada untuk merakam momen dan saat-saat indah itu. Bukan hanya pada ketika makan, tapi ketika bertarawih. Bukan untuk dibanggakan kepada orang lain, tapi untuk dijadikan sebagai album panduan kenangan penambah baikan dalam keluarga itu sendiri. Mencipta momen dalam ibadah, kadang-kadang ada orang di dunia, macam Ryan Wong tadi tu, mengharapkan agar bilalah boleh berlaku seluruh keluarga boleh beribadah dalam tempoh dan masa yang sama. Ciptalah kenangan ini, kerana ini akan menjadikan anak tadi sentiasa rasa dan ingat. Mengapa saya katakan sebegitu? Kerana bukti jelas baginda SAW menitipkan suatu ajaran kepada bapa dan bapa sampaikan kepada anak. Selepas bapa itu meninggal dunia, anak tadi masih boleh terus buat kebaikan. Contoh yang paling mudah kalau kita lihat Ibn Umar radhiyallahu anhuma yang menyatakan dalam sepotong hadis, boleh rujuk dalam Riyadhus Salihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar dan Abdullah bin Umar. Mereka semua berjalan nak pergi ke Mekah. Dalam perjalanan naik kenderaan jumpa dengan seorang lelaki badui tua, tak dikenali, bukan figura umum dan sebagainya. Tapi apa yang dibuat oleh anak yang bernama Abdullah bin Umar, fasallama alaihi, beri salam, jabat tangan, hargai, kucup, cium, hormat. Kemudian
hamalahu ala himarin kana yarkabuhu, dia ambil, diiring escort lelaki tua tadi yang orang lain tak kenal, naik atas kenderaan, dia jalan kaki tak mengapa. Wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi, dia pakai serban, satu ada serban, serban itu diberikan biar lelaki tua itu tak panas, dia panas tak mengapa. Lalu ditanya oleh sahabat, jawapannya, inna aban hadza, sesungguhnya ayahanda ini kana wuddan li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dulunya ayahanda ini adalah kawan baik bapaku dulu ketika hidup, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu an, mencintai, menghargai, mengasihi, menghormati. Lalu aku buat yang sama, kenapa? Kerana dia mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri silatul rajuli ahla wudda abihi. Kehebatan ibadah, kebaikan yang paling tinggi yang anak boleh buat, bila ibu dan ayahnya sudah tidak berada di hadapan matanya, dia masih lagi boleh buat baik dan memuliakan orang-orang yang dahulunya itu baik dengan ibu dan ayah. Apa yang memegang ini? Inilah hidayah. Ayah sudah tidak berada di hadapan, ibu sudah tidak lagi dapat didengari suaranya, tetapi hati itu yang menerima didikan, pengajaran, malah benchmark ataupun tanda dagang yang ayah itu telah berikan awal-awal kepada anak tadi. Terima kasih Ustaz, cantik kupasan tadi. Saudara sekalian, kita hampir selesai ke pusingan yang pertama. Apa yang kita boleh simpulkan? Pertama adalah hidayah adalah milik Allah. Hanya Allah sahaja berhak memiliki dan menyerahkan, menganugerahkan kepada hamba. Itu pertama. Yang kedua, bila mana hidayah itu dah dapat, kena pegang sungguh-sungguh dan mujahadah, buat sungguh-sungguh, jangan tinggalkan. Kalau kita tinggal, hidayah hilang, tanggunglah sendiri. Kita akan rehat seketika. Alhamdulillah bertemu kembali dalam majlis ayah. Ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat keberkatan rezeki, nikmati kongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Alhamdulillah, terima kasih saudara sekalian kerana kesediaan anda bersama kami. Panjang lebar pusingan pertama telah kita bahaskan tentang bagaimana cahaya hidayah mampu menerangi jiwa. Baik, kita akan lihat ke formula perjuangan ayah masuk syurga sekeluarga. Kalau kita kaitkan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, kita akan lihat kepada kerangka yang kedua, sujud, iaitu didik ahli keluarga berdisiplin, mendirikan salat dan tersungkur sujud dengan penuh ketaatan kepada Allah SWT serta mengharapkan keredaannya sehingga terlahir insan muttaqin, manusia yang bertakwa. Inilah misi, antara misi-misi yang
kena buat, ayah didik, bagi tahu isteri, anak-anak kita, misi sujud ini adalah usaha untuk kita dapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, saudara sekalian, kita akan teruskan perbincangan kita pada petang ini. Kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memandu menerusi firman-Nya, suratul Isra ayat yang ke-15. Untuk itu, Ustaz, silakan. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. Sesiapa yang melakukan perbuatan sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya ia adalah untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tersesat, maka sesungguhnya akibat itu adalah bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyeksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Ustaz Afrino, kalau kita faham sungguh-sungguh ayat ini sangat cantik susunannya. Kan, cerita siapa yang buat kebaikan, siapa yang buat kezaliman, Allah tak akan azab sehinggalah Allah datangkan Rasul. Dan dalam konteks hari ini, kita tengok masyarakat hari ini, khususnya kita bincang pasal ayah. Ada setengahnya mengatakan bahawa cukuplah apa yang ada. Kan, ada buku, tahu itu, tahu ini. Dan kadang-kadang kita terlupa bahawa hidayah juga penting untuk kita teruskan misi kebaikan yang kita buat dalam keluarga. Pandangan Ustaz. Terima kasih pada Ustaz Hafiz, Ustaz Amizul dan juga semua muslimin muslimat. Subhanallah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, khususnya di awal-awal kehidupannya itu, ia dikurniakan beberapa orang yang berperanan sebagai ayah. Ayahnya wafat sebelum beliau sempat dilahirkan, namun dia dipelihara, dijaga, dididik. Itu semua fungsi bagi ayah oleh bapa atuknya iaitu Abdul Muttalib dan juga oleh bapa saudaranya Abu Talib. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan satu pesan kepada ayah yang diharapkan agar dapat disampaikan kepada ahli keluarga dalam surah Al-Qasas pada ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yang bermaksud sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, kamu tidak diberikan kekuatan, kelebihan oleh Allah untuk kamu memberikan dan mengurniakan hidayah kepada sesiapa saja yang kamu sayang. Kerana hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah lah sahaja yang boleh berikan. Ayat ini dalam konteks kita sebagai ayah, pertamanya, bila kita nak sinergikan dengan ayat yang ke-15 dalam surah Al-Isra yang kita bacakan tadi, pertamanya, sama ada bagaimana sekalipun persembahan kita, ibadahnya, akhlaknya, sujudnya, tata caranya, kita dengan anak-anak, kalau ada di mana-mana terkurang ataupun mungkin wal'iyazubillah ada ayah yang tak buat di dunia ini, Allah tidak ada sebarang kesan. Dia tidak akan memberi kesan kepada Allah kalau kita kekurangan atau sengaja meninggalkan mana-mana perintah Allah, kerana yang kita buat itu sebenarnya yang disuruh, itulah yang sebenarnya kita perlukan dalam kehidupan. Kedua, mana ada ayah yang waras akal fikiran dan beriman kepada Allah, yang tidak sayang, cinta, kasih kepada anak-anaknya sendiri ataupun orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya. Namun, sayang yang terbaik,
Allah mengajar kita cinta yang paling indah dimanifestasikan adalah dengan kita ini mendidik anak agar sentiasa berada di atas jalan hidayah. Bukan menerusi kelebihan material ataupun kesenangan yang mungkin tidak boleh diberikan oleh orang lain. Yang terbaik yang ayah boleh bagi adalah hidayah yang diusahakan menerusi amalan-amalan, perbuatan dan sebagainya. Ketiga, mana ada ayah yang waras akal fikiran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mahu menginginkan keselamatan untuk anak-anaknya. Selamat ketika mana anak-anak berada di sampingnya, keselamatan terpelihara bila anak-anak itu keluar belajar, berkerjaya, berfamily dan berkeluarga di mana sahaja di permukaan bumi ini. Semua ayah-ayah inginkan agar keselamatan itu diberikan dan dikurniakan kepada anak. Selamat itu, faktor pemeliharaan itu juga ianya itu dijanjikan oleh Allah menerusi hidayah. Lantas, kita melihat ayat yang ke-15 dalam surah Al-Isra ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita tentang hidayah dan ditutup dengan azab. Menunjukkan bahawa lawan kepada hidayah ini kalau tidak dipegang, diusahakan diterima, maka azab Allah Subhanahu wa taala sentiasa menanti. Subhanallah, Ustaz Hafiz, Ustaz Mizul dan semua, kalau kita perhatikan tentang azab, ayat-ayat tentang azab di dalam Al-Quranul Karim ini sekurang-kurangnya dalam Ramadan ini, kalau bolehlah kita cadang kepada ayah-ayah, bila kita berinteraksi, tadarus, tilawah dengan anak-anak di rumah, kita buat seperti mana bagaimana Nabi bertadabbur Al-Quran. Dalam sepotong hadis riwayat Hudzaifah radhiyallahu an, juga sahabat-sahabat lain meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama matannya. Dia menyatakan bahawa antara cara Nabi bertadabbur, lalu ayat Quran, Nabi akan menunjukkan reaksi. Akan ada tindak balas, akan ada respon. Dia bukan sekadar pembacaan, kerana kalau baca sahaja, ramai orang yang mungkin cadangnya satu muka surat, akhirnya setengah muka surat pun tak sampai. Kerana tarikan, hiburan yang lain-lain tu padanya lebih menawarkan keseronokan. Apa yang kata Huzaifah Nabi buat? Wa idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Bila Nabi lalu pada ayat-ayat adanya mensucikan Allah, Nabi berhenti sekejap dan Nabi bertasbih. Wa idza marra bi ayatin fiha sual sa'ala. Bila Nabi lalu kepada ayat-ayat yang adanya doa, Nabi berhenti, Nabi minta doa pada Allah. Dan wa idza marra bi ayatin fiha ta'awudz ta'awwadha. Hadis riwayat Muslim ini menyatakan bila Nabi lalu ayat-ayat kegerunan tentang azab, Nabi akan berhenti sekejap sebelum sambung. Nabi akan sebut sekurang-kurangnya lafaz ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dalam riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi ditambahkan wa idza marra bi ayati azabin ta'awwadha. Bila Nabi lalu ayat-ayat yang ada cerita tentang azab macam ini, ajarlah diri kita, ajak anak-anak semuanya untuk memperbanyakkan minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz ta'awuz. Terima kasih Ustaz. Maknanya kita dapat faham bahawa apa yang kita tahu sahaja tidak cukup. Perlunya hidayah untuk momentum kebaikan itu berterusan dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut apa yang kita rasakan itu betul, sebenarnya tak betul pun. Kan kita perlukan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz Hamidul, sebagai seorang ayah, pengalaman sendirilah kan, ada isteri, anak-anak, dalam misi kita nak bentuk keluarga ni, cukuplah nak suruh baca Quran ataupun salat. Apakah cabaran-cabaran yang Ustaz sendiri lalui yang boleh dikongsikan sebagai seorang ayah? Hari ini kita banyak ayah-ayah di luar sana nak dengar sendiri daripada ayah kan. Mungkin ada tips yang baik boleh dikongsikan kepada penonton luar sana. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Hafiz dan Ustaz Afrino. Cabaran paling besar bagi seorang ayah, saya fikir hari ini ialah bagaimana nak menangani pengaruh gadget, media sosial yang cukup dominan dalam menarik anak-anak kita daripada kita menarik mereka. Ini cabaran, dan apa yang Ustaz Afrino sebut tadi, kreativiti seorang ayah itu sangat penting hari ini. Misalnya boleh bawa usrah dalam kereta Ustaz ya. Bawa pergi ke Lake Garden misalnya, sambil kita makan, kita bersembang tentang agama, dan tak perlu secara formal pun Ustaz, boleh buat informal pun boleh.
tanya tentang solat, tanya tentang Qurannya, tanya tentang kalau anak-anak gadis yang dah masuk usia balik, tanya tentang bagaimana dia menjaga kesuciannya. Secara tidak langsung, Ustaz. Kreativiti seorang ayah. Maknanya usaha itu bukan sekadar tahu, tapi mujahadah itu perlu. Perlu, Mujahadah itu juga perlu bersesuaian dengan keadaan keperluan Ya. supaya anak-anak dan keluarga kita lebih menerima, dan itu adalah usaha, tapi hidayah itu perlu diusahakan. Ya, Baik, betul. terima kasih Ustaz. Ustaz Arifino, ini adalah model ayah, kreativiti dan usrah yang Ustaz Habibul buat, dan secara realitinya hari ini kalau kita dibandingkan umat-umat terdahulu, mereka juga telah mendapat hidayah, tapi mereka menolak. Akhirnya Allah datangkan azab. Dalam konteks hari ini, kita lihat pelbagai bala bencana yang berlaku. Takut-takut hidayah itu semakin jauh daripada diri mereka. Nah, sekarang ni kita dah akhir zaman. Ayah berada di hadapan televisyen, di hadapan monitor skrin dan sebagainya. Apa action plan, pesanan Ustaz kepada mereka, ayah-ayah ini, juga termasuk saya. Kita semualah yang berada di studio di luar sana. Kita dah tak ada masa. Kan? Kita tahu bahawa hidayah milik Allah, perlu diusahakan, dan jangan main-main tentang ini, takut-takut azab Allah juga datang. Na'udzubillah min dzalik. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Rafi. Subhanallah, kalau kita perhatikan dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia, awal-awal yang mula-mula sekali diberikan ujian adalah ayah. Nabi Adam AS, ujian yang pertamanya kepada anak-anaknya malah sampai kepada peringkat berlakunya pembunuhan dan kematian manusia yang pertama. Salah seorang daripada anaknya, angkara daripada salah seorang anaknya juga. Besar ditunjukkan oleh Allah permulaan, sehingga kan dalam peristiwa itu manusia ditunjukkan oleh Allah secara cynical cara pengurusan jenazah. Anak Nabi Adam AS kena belajar daripada melihat pada burung gagak bagaimana ia menguruskan. Daripada yang sebesar itu hinggalah kepada sekecil-kecilnya, pelan tindakan yang pertama, nasihat buat diri saya sendiri khususnya, dan jika sudi dikongsikan dengan semua, yang pertamanya adalah tidak ada yang paling dan lebih bernilai yang boleh diusahakan oleh kita sebagai ayah, bagi kita tenang di sini dan tenang nanti di alam sana, iaitu dengan penyuburan akidah anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil saja bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan keutamaan permintaannya kepada Allah bila dia diarahkan dan diperintah untuk berhijrah daripada Mesir ke Palestin, daripada Palestin ke Mekah, dan meletakkan isteri serta satu-satunya anaknya pada ketika itu, iaitu Nabi Ismail. Doa Nabi Ibrahim terungkap pada ayat yang ke-35 dalam surah Ibrahim, iaitu wa idh qala Ibrahimu, tatkala Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada aminan, jadikanlah negara ini tempat kediaman isteriku dan anakku ini aman, damai, tenang, harmoni. Itu yang pertama, kita kena usahakan bagaimana sekalipun keadaan rumah kita, usahakanlah agar dapat dititipkan dan juga dijadikan sebagai satu benda yang berterusan, adanya aman, damai, tenang dan harmoni di rumah sendiri. Ia tidak hanya semata-mata diukur daripada sudut apa benda material yang kita boleh berikan. Ketenangan itu sifatnya subjektif. Ianya relatif. Ada banyak cerita dan juga cara yang boleh diusahakan. Kedua, lepas minta tempat duduk ahli keluarga itu aman, kita balik rumah pun tenang, kita keluar rumah pun sentiasa rasa kalau boleh cepatlah nak balik rumah semula. Nakkan anak-anak kita pun rasa begitu. Ustaz Amizul sebut tadi tentang gadget. Benar, kalau tidak ada di rumah, mereka akan cari benda itu di luar rumah. Tapi kita nak biar mereka balik semula kerana rumahlah tempat untuk bertenang. Dan doa keduanya, selepas aman dan damai tenang fikiran, kata Nabi Ibrahim AS diminta pada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku sebagai bapa dan jauhkanlah keturunanku, anak-anakku dan juga semua bangsaku daripada menyembah berhala-berhala. Di sinilah pentingnya akidah itu dan ibadah-ibadah serta perkara-perkara yang menyuburkan akidah, semuanya bermula apabila dah aman, nyaman,
keadaan di rumah dan juga hubungan sesama ahli keluarga antara ayah dengan ibu, ibu dengan anak dan sebagainya. Yang kedua adalah menerusi qudwah. Subhanallah, tarbiyah ataupun pendidikan yang paling atas kalau kita lihat perlu diusahakan oleh mana-mana ayah sebab nak elak azab ni dan juga untuk memastikan hidayah sentiasa dipegang, dijaga dan berada bersama dengan ahli keluarga. Kalau kita perhatikan pendidikan anak-anak, dia semuanya bermula dengan tarbiyah pendidikan, tapi tarbiyah yang paling atas adalah dengan al-qudwah. Artinya, ayah kena mula dulu. Ayah kena tunjuk dulu. Model dulu. Jadi model, sama ada model itu sempurna ataupun tidak, tetapi ia mesti dilihat, dilakukan. Boleh untuk diberikan kepada orang lain sumber untuk bantu, tetapi kalau tak mampu buat semua, mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ayah kena pegang tu. Dia tak boleh ajar semua, takkanlah satu dua dia tidak boleh untuk sampaikan pada anak-anak. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, senang sekali kita dah sampai ke penghujungnya. Kita dah faham hidayah tu siapa punya? Milik Allah. Allah yang boleh bagi kepada kita. Dan usaha sungguh-sungguh mujahadah, jangan tinggalkan apa yang telah Allah bagi pada kita. Pegang sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita semua beroleh syurga Allah SWT. Untuk itu, Ustaz Hamizul, kita bacakan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر اللهم ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah diri kami dan ahli keluarga kami dan juga ibu dan bapa kami, datuk dan nenek kami, para guru kami, ahli keluarga kami, jiran tetangga kami, para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan pada kali ini merupakan Ramadan yang terbaik buat kami. Janganlah Kau biarkan kami terlontar-lontar tanpa bimbingan-Mu. Jadikanlah kami orang yang barokah hidupnya di dunia dan akhirat. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami, bimbing kami dan keluarga kami, anak-anak kami menuju ke jalan yang berbahagia, ke jalan yang penuh dengan keselamatan, jalan yang memberikan kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. InsyaAllah senang kita akan akhiri episod kali ini dengan sama-sama kita membaca surat As-Sajdah ayat yang ke-15 dan kita akan sama-sama melakukan sujud tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر